Okey, kita sambung lagi. Tadi kita berhenti di slide kad panggilan nama ni ya. Okey, jadi kepada ibu bapa yang ada anak mungkin satu orang sahaja yang bersekolah di SK Pintas Puding ni. Okey, jadi kita minta sediakan beginilah lebih kurang satu kertas A4 yang saya tunjuk ni contohnya seperti satu kertas A4 lah. Bayangkan inilah satu kertas A4. Tuan puan boleh type nama anak atau dan print nama anak berserta kelas dan print, ataupun kalau tak ada printer boleh juga tulis nama menggunakan marker pen atau apa-apa tulisan yang boleh dilihat oleh guru bertugas dalam jarak yang agak jauh lah. Print tu pun harapnya dengan tulisan yang besar supaya guru bertugas dapat lihat. Okay, contohnya nama anak adalah Adam Zafran, kelas 1 Al-Biruni. Okey, kita ada kelas Al-Biruni, boleh pendekkan kepada AB, Al-Farabi, AF. Okey, seperti ini macam ni Al-Ghazali, AG dan Al-Kindi, AK. Okey. Jadi mudah untuk guru kelas lihat dan sepertinya kalau tuan-puan dah sampai di kawasan berdekatan dengan pintu pagar sekolah, tuan-puan tunjukkan kad ini dan kami akan lepaskan anak tuan-puan lah ke pintu pagar. Okey, daripada tempat menunggu tu di hadapan pintu pagar akan lepaskan. Jadi sebenarnya mengurangkanlah kenjalan pun mungkin akan sibuk. Jadi kalau kita panggil-panggil mungkin tak berapa dengar. Jadi saya rasa menggunakan kad panggilan nama ni banyak membantulah tuan-puan dan membantu guru-guru serta murid-murid. Okey, jadi bagi yang mungkin anaknya ramai, contoh yang saya buat sini 3 orang lah, mungkin 2 orang, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 yang bersekolah di SK Pintas Puding. Jadi tuan-puan boleh guna satu kertas yang sama juga seperti ni, typekan 3 nama lah dan berserta kelasnya. Okey, contohnya Akil 2 AF, Iris 3 AB, Amin 4 AG. Contohnya lah atau tuan-puan nak buat asing-asing pun tak kisahlah, terpulang kepada tuan-puan. Okey? Okey, jadi ini adalah Q&A, question and answer untuk isu waktu murid balik berbeza. Okey, contoh yang pertama, soalannya, anak saya seorang darjah 1 dan seorang lagi di darjah 3. Waktu manakah yang sesuai untuk saya ambil anak-anak saya? Okey, jadi dua-dua ni berada di tahap 1. Okey, jadi mengikut situasi ini, murid tahun 1 pulang. Murid tahun 1 akan dilepaskan pada jam 12 tengah hari, manakala murid tahun 3 akan dilepaskan jam 12.20 tengah hari. Okey, 1 pukul 12 tengah hari tepat, tahun 3 12.20 tengah hari. Jadi ibu bapa penjaga digalakkan untuk mengambil anak pada waktu terakhir anak pulang lah, iaitu pada jam 12.20 tengah hari. Okey, jadi yang tahun 1 ni mungkin kena tunggu sebentar. Atau tuan-puan nak datang 2 kali, 1 pukul 12 atau sekali lagi 12.20 pun tak ada masalah. Tapi kalau tak nak datang 2 kali, jadi ambillah masa terakhir anak pulang. Okey? Jadi soalan kedua, anak saya seorang darjah 1 dan seorang lagi darjah 6. Okey? Waktu manakah yang sesuai untuk saya ambil anak-anak saya? Okey, jawapannya, okey, mengikut situasi ini cadangan kita lah Murid tahun 1 pulang akan dilepaskan pada jam 12 tengah hari. Manakala murid tahun 6 akan dilepaskan jam 12.50 tengah hari. Jadi ibu bapa penjaga dinasihatkan untuk mengambil anak mengikut waktu yang ditetapkan. Okey. Kerana kita tak boleh sebabnya tahap 1 waktu pulang dia adalah pukul 12 tengah hari seperti yang saya tunjukkan di slide sebelum ni, dan tahap 2 darjah 6 di tahap 2 pulang pada 12 tengah. Jadi 12 tengah baru dia habis belajar. Tetapi disebabkan darjah 6 dia hanya akan dilepaskan pada jam 12.50. Okey, jadi kita tak bolehlah tuan-puan datang pukul 12 tengah hari nak ambil sekalian darjah 6 kerana dia masih berbaki setengah jam untuk belajar di kelas. Okey? Tapi kalau tuan-puan nak ambil kedua-dua murid pada 12.50 nak datang sekali saja jam 12.50, bolehlah, tapi tahun 1 ni, murid tahun 1 ni akan jadinya tunggu lama. Okey, tunggu lama untuk tuan-puan. Macam mana pun kita pulangkan kembali kepada pengurusan tuan-puan, mana yang sesuai untuk tuan-puan. Tetapi kita minta juga kerjasama untuk patuhilah masa setakat mana yang mampu. Okey, soalan ketiga.
Saya mengupah orang lain untuk mengambil anak saya menaiki kereta ke, van ke motosikal ke. Murid yang menaiki kereta van terdiri daripada murid tahap 1 dan tahap 2. Waktu manakah pemandu van atau kereta boleh mengambil anak-anak ini? Okey, jadi jawapannya pemandu kereta atau van digalakkan mengambil murid mengikut masa yang ditetapkan. Murid yang dilepaskan awal boleh menunggu di dalam kereta atau van sementara menunggu murid lain. Okey, pemandu juga boleh aturkan trip mengikut kesesuaian masa. Okey, contohnya dalam satu van itulah contohnya ada murid tahap 1 dan tahap 2. Jadi pemandu van boleh tunggu semua sekali kalau buat satu trip saja ataupun untuk 2 trip bawa tahap 1 balik dulu kemudian bawa pula tahap 2. Okey, jadi perlu tunggu. Apapun kita pulangkan kepada pemandu van kita tak boleh nak tetapkan sangat. Okey, jadi terpulang kepada pemandu kereta van tu untuk mengatur masa pulang membawa murid pulang Okey, dan keempat, saya ada masalah untuk mematuhi masa penggiliran waktu murid pulang yang telah ditetapkan. Okey, apa yang boleh saya lakukan? Okey, bagi yang tuan-puan dah cuba adjust, mungkin masih lagi ada masalah. Okey, jadi sila maklumkanlah kepada guru kelas untuk dimajukan pada pihak pentadbir. Okay, kami pihak pentadbir akan memikirkan kaedah yang terbaik dan akan maklumkan semula kepada tuan-puan solusinya. Okey? Okey, seterusnya. Pengurusan murid yang disahkan positif, kontak rapat, bergejala dan penutupan sekolah kerana COVID-19. Okey? Okey, minta maaf saya terlupa buang yang ni lah, tulisan ni tidak perlu abaikan lah rujuk buku peraturan sekolah ni tolong abaikan. Okey, yang ni jika murid disahkan positif COVID-19, bagaimana pengurusannya? Okey, ini kita ambil daripada garis panduan yang KPM bekalkan. Okey, jadi pihak sekolah akan hubungi PKD berhampiran, Pusat Kesihatan Daerah Berhampiran dan memastikan murid yang disahkan positif COVID-19 itu perlu pakai pelitup separuh muka dan diasingkan di bilik isolasi serta dipantau guru. Okey, sekiranya PKD tidak tiba atau atas arahan PKD arahkan, okey, jadi seorang sahaja yang tidak boleh ramai-ramai, ahli keluarga perlu menjemput murid dari sekolah menggunakan kenderaan sendiri. Okey, dengan patuhi SOP lah Dan guru tidak dibenarkan untuk hantar murid balik ke rumah. Ahli keluarganya perlu hadir jika diarahkan PKD. Ataupun kalau tidak ada apa-apa masalah, PKD akan bawalah menaiki ambulans. Dan ketika bawa murid pulang, tak bolehlah singgah kedai dulu ke. Jadi terus pulang ke rumah dan hubungi PKD berhampiran dengan segera. Dan pihak sekolah kami akan mensanitasi tempat dan peralatan yang digunakan pesakit. Okey, bagaimana pula pengurusan murid yang disahkan kontak rapat kepada pesakit COVID-19? Okey, kami juga seperti tadi kami akan hubungi PKD berhampiran dan memastikan murid pakai pelitup separuh muka dan diasingkan di bilik isolasi juga dipantau guru. Seorang ahli keluarga perlu menjemput murid dari sekolah menggunakan kenderaan sendiri seperti tadi dan terus pulang ke rumah. Seperti tadi juga kami akan mensanitasi tempat dan peralatan yang digunakan oleh kontak rapat. Okey, pengurusan murid yang disahkan bergejala kes COVID-19. Okey, hubungi PKD berhampiran, memastikan murid pakai pelitup separuh muka dan diasingkan di bilik isolasi dan dipantau guru, menunggu arahan PKD dan ibu bapa penjaga akan dimaklumkan keadaan semasa murid. Okey, apa-apa pun kita tunggulah arahan PKD bagaimana arahannya lah. Okey, dan penutupan sekolah kerana COVID-19. Okey, sekolah kami tidak ada kuasa untuk menutup sendiri. Apa-apa pun berkenaan dengan penutupan sekolah perlulah di atas arahan KKM ataupun JPN. Okey, dan jika sekolah ditutup kerana COVID-19, sepanjang waktu itu pembasuhan kuman dan pengesanan kontak rapat atas nasihat KKM akan dijalankan. Okey, seterusnya peraturan sekolah. Okey, peraturan sekolah ni untuk peraturan sekolah yang lengkap, silalah rujuk buku peraturan sekolah SK Pintas Puding. Semua murid ada dan murid tahun 1 juga ada, jadi rujuklah Saya hanya gariskan peraturan-peraturan yang penting sahaja untuk taklimat kali ini. Pertama, berkenaan dengan kehadiran. Okey, jadi kehadiran murid pada setiap hari persekolahan adalah wajib.
Okey, jadi jika murid tidak dapat hadir, ibu bapa dan penjaga perlu sediakan surat makluman atau jika sakit, sijil cuti sakit MC untuk diserahkan kepada guru kelas apabila murid hadir nanti. Okey, jadi apa-apa pun isu masalah tak dapat hadir, perlu ada evidence-nya. Sama ada surat makluman ataupun sijil cuti sakit. Okey? Dan kita juga mengharapkan makluman awal kepada guru kelas melalui WhatsApp diberikan kepada guru kelas sebelum jam 8 pagi. Sebelum jam 8 pagi, ibu bapa tolong WhatsApp guru kelas, maklumkan anak saya siapa namanya tidak dapat hadir pada hari ini kerana apa. Surat ataupun sijil sakit akan diberikan kemudian. Okey, kerana kita perlu mengisi kehadiran setiap hari. Dan kita perlu tahulah kenapa murid tak hadir. Okay, jadi murid yang tidak hadir tanpa makluman, kiranya diam, tak ada apa-apa makluman, sama ada berturut, tidak berturut, kami ada prosedurnya, akan dikira ponteng dan akan diberikan surat amaran. Okey, pakaian. Okey, jadi pakaian mengikut jadual kelas lah. Kalau ada PJ, murid perlu pakai baju PJ. Okey, tahap 2, baju koko lah pada setiap hari Rabu. Dan pada minggu co-curriculum, minggu ketiga setiap bulan pakai uniform co-curriculum. Okey, rambut murid lelaki, okey, kedai gunting rambut telah dibenarkan beroperasi. Jadi kita harap rambut murid-murid juga tidak perlu mematuhi peraturan seperti yang digariskan lah. Okey, rambut hadapan tidak lebih cuping telinga, tak boleh tutup garis tengah dahi, kira separuh dahi lah paling panjang Rambut menutup kedua-dua telinga dan sebagainya daripada sideburn melebihi garis tengah hidung pun tak boleh. Dan atas rambut tak boleh melebihi 2 inci atau 5 cm panjang. Okey, harap dapat patuhi. Okey, dan terakhir sekali penutup. Okey, jadi kita harapkan pastikan nombor telefon bimbit ibu bapa atau penjaga. Kalau ibu bapa tak berjaga, sekurang-kurangnya nombor telefon abangnya ke adiknya kepada murid ni. Minta maaf, abang atau kakak kepada murid ini. Aktif dan sentiasa boleh dihubungi. Okey, mungkin perlu dibawa pulang kalau berlaku apa-apa kes. Jadi, sentiasalah dapat dihubungi. Okay, jika ada sebarang perubahan nombor telefon, sila maklumkan kepada guru kelas dengan segera. Ibu bapa penjaga juga sangat digalakkan untuk sediakan keperluan ini. Okey, sepelitup separuh muka pakai buang perlu pakai sebenarnya setiap hari ataupun yang jenis fabrik kita ada masalah mungkin ada yang tanya, boleh ke kalau yang berwarna-warni ke bercorak Setakat ini tiada garis panduan yang jelas, cumanya pada tahun lepas pernah ditaklimatkan supaya pelitup muka tu tidak terlalu fancy. Okey, yang paling simple lah yang sesuai untuk murid sekolah. Okey, cecair pembasmi kuman, botol kecil kalau boleh disediakan, tisu kering, tisu basah, kain lap seperti saya nyatakan, buku dan alat tulis yang lengkap dan mencukupi kerana murid-murid tak boleh pinjam daripada rakan-rakan dan juga guru. Pastikanlah alat tulisnya cukup untuk anak masing-masing dan boleh juga bawa sudu dan garpu sendiri. Okey. Dan pihak sekolah juga sangat mengalukan sumbangan kalau nak sumbangkan sabun ke, hand sanitizer ke, pelitup muka ke, apa-apa sumbangan, kami sangat hargai dan sila berhubung dengan guru kelasnya jika berkemampuan, tiada paksaan tidak paksa. Hanya yang berminat sahaja. Okey, jadi apa-apa masalah, isu, cadangan, sila maklumkan kepada guru kelas, PM guru kelas, bukan tanya di dalam grup lah kalau berkenaan dengan isu peribadi lah. Dan sebarang informasi terkini atau perubahan-perubahan SOP terkini, kami akan maklumkan dari semasa ke semasa. Okey, jadi itu sahaja daripada kami, pihak pentadbir dan semua guru serta warga SK Pintas Puding. Kita harapkan perjalanan sesi persekolahan tahun ini berjalan lancar. Dan kita sama-sama patuh SOP, patuh garis panduan yang ditetapkan. Semoga semuanya berjalan lancar lah. Okey, jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.